Malaysia dan Singapura telah bersetuju membuka pintu sempadan dengan memperkenalkan dua skim yang dirangka bagi membolehkan rakyat kedua negara merentas sempadan mulai 10 Ogos selepas lebih 5 bulan ditutup bagi mencegah penularan COVID-19. Buka sempadan, selamatkah ekonomi? Topik ini akan kami bawakan segmen Bual Bis seketika nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sahih Samsudin dan ini Bis Malaysia edisi Isnin 20 Julai. Selain bersiaran di saluran berita RTM, anda juga boleh ikuti kami di Facebook Live atau YouTube Bis Malaysia. Selain bersiaran di saluran berita RTM, anda juga boleh ikuti kami di Facebook Live atau YouTube Bis Malaysia. Sepanjang 30 minit bersiaran, kami akan membawakan perkembangan ekonomi semasa dan dimulakan dengan berita ini. Menerusi keputusan khasnya hari ini, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK negara mungkin tidak akan tercapai jika Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan semula. Antara impaknya adalah perniagaan terpaksa ditutup semula dan kadar pengangguran yang berada pada tahap 5.3% pada Mei lalu boleh meningkat secara mendadak. Beliau memberi peringatan serius kepada seluruh rakyat Malaysia agar terus mengamalkan kawalan kendiri. Pada 7 Julai lalu, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz dilaporkan berkata, agensi-agensi antarabangsa mengunjurkan KDNK Malaysia pada 2021 akan berada sekitar 6.3% hingga 7.5%. Unjuran itu katanya bergantung kepada kejayaan berterusan Malaysia dalam mengurus COVID-19 dan memacu serta memelihara ekonomi ke arah pemulihan dan pertumbuhan. Kementerian Kewangan akan meliti setiap cadangan dikemukakan rakyat dan golongan berkepentingan bagi merangka Belanjawan 2021 seterusnya pembentangan rancangan Malaysia ke-12 RMK12 pada tahun depan. Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Abdul Rahim Bakri berkata kerajaan akan cuba melakukan yang terbaik untuk negara dengan merangka instrumen terbaik dan pada masa sama memerhati kejayaan serta kegagalan negara lain sebagai panduan. Ujar beliau, darurat kesihatan akibat pandemik COVID-19 adalah insiden terburuk dalam sejarah dunia dan kesan ekonominya adalah terburuk dalam tempoh 100 tahun. Menurutnya, pada suku pertama tahun ini, negara masih mencatat kadar pertumbuhan sebanyak 0.7%. Namun, suku kedua dan selanjutnya akan memberi gambaran kesan sebenar kemerosotan ekonomi global ketika ini kepada negara. Tambah beliau, biarpun sudah kelihatan tanda-tanda pemulihan sedang berlaku di Malaysia, susulan pelbagai inisiatif fiskal dan monetary intervention, khususnya melalui pakej rancangan bernilai RM295 bilion, tetapi kebimbangan sebenar akan berlaku pada bulan September nanti. Malaysia mengharungi kegawatan ekonomi lebih baik berbanding negara lain. Asas ekonomi yang kukuh membantu menangani cabaran kesan daripada pandemik COVID-19. Demikian tegas pengarah Negara Bank Dunia bagi Brunei, Malaysia, Filipina, Thailand, Asia Timur dan Pasifik, Nadiem Diop. Katanya struktur ekonomi negara Malaysia yang pelbagai turut membantu mengurangkan kesan pandemik itu. Begitu juga sistem kewangan yang mantap dan langkah pengurusan kesihatan awam yang berkesan serta sokongan dasar makroekonomi proaktif. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan. Menurut Diop, kerajaan telah menggerakkan strategi 6 peringkat yang mampu memacu semula ekonomi secara kukuh dan berdaya tahan. Malah negara ini telah memasuki peringkat pemulihan yang keempat iaitu asas kepada peringkat yang seterusnya dalam usaha menggerakkan semula ekonomi. Seterusnya kita beralih ke perkembangan saham. Bursa Malaysia meneruskan momentum kerancakan dagangannya dipacu oleh permintaan kukuh untuk kaunter-kaunter penjagaan kesihatan terutamanya pengeluar sarung tangan. Ini selepas 4 kaunter sarung tangan utama Top Glove, Supermax, Hartalega dan Kosan meneruskan kenaikan yang diraih dengan menguasai kaunter untung teratas ketika dagangan dibuka. Pada sesi pagi, FTSE Bursa Malaysia KLCI meningkat 10.71 mata kepada 1,607.04 mata berbanding 1,596.33 mata ketika ditutup Jumaat lepas.
Untuk analisis pasaran, kita terus sahaja bersama pengurus dana PNB Investment, Nur Hazira Mazlan. Silakan. Pada sesi dagangan pagi, Bursa Malaysia didagangkan positif. FBM KLCI dipacu terutamanya oleh syarikat pengeluar sarung tangan yang meneruskan aliran menaik dan masih menjadikan tumpuan para pelabur. Di samping itu, pelabur juga menunggu keputusan khas Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin mengenai perkembangan terkini Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang dijangka berlangsung pada pukul 4 petang hari ini. Pada penutup 12.30 tengah hari, indeks komposit FBM KLCI naik 0.40 mata untuk ditutup tinggi kepada 1,596.73. Pasaran berada dalam trend positif dengan kaunter untung mengatasi kaunter rugi pada kadar 511 berbanding 484. Sementara 977 kaunter kekal tidak berubah atau tidak diurus niaga. Secara keseluruhan, 30 saham komponen FBM KLCI menyaksikan 8 kaunter untung, 20 kaunter rugi dan selebihnya kekal tidak berubah. Sementara itu, nilai matuan tempatan didagangkan bercampur-campur. Laporan disampaikan oleh Nur Hazira Mazlan, PNB Investment Berhad. Nilai rukun negara ini cukup penting untuk kita terapkan semangat perpaduan, semangat patriotisme kepada rakyat. Di mana kita lihat bahawa kaitannya apabila kita ada COVID-19 ni, PKP dan sebagainya, semangat rukun negara ni maknanya penting untuk kita terus supaya rakyat terus bekerjasama, berpadu, dan kita lihat rakyat dapat menentang COVID-19 ini dengan semangat rukun negara ini. Dan kita lihat semangat rukun negara ini juga penting dalam kita mewujudkan satu masyarakat bilang kaum yang hidup dalam harmoni, hidup memahami di antara satu sama lain, memaham undang-undang, memahami supaya mereka patut taat kepada pemimpin dan raja mereka. Dan ini semua penting supaya kita dapat mewujudkan satu masyarakat yang bersatu padu, masyarakat yang kasih sayang dan prihatin. Pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda, yakni kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Bertemu kembali, selain bersiaran di saluran berita RTM, anda juga boleh ikuti kami di Facebook Live atau YouTube BIS Malaysia. Ketika negara berdepan pandemik COVID-19, seorang lelaki yang tergolong orang kurang upaya OKU melakukan inovasi menghasilkan alat pensanitasi tangan operasi kaki. Sebagai inisiatif mengelak penularan wabak itu melalui sentuhan dalam kalangan masyarakat. Bersama wartawan Nirona Newmont yang menemui Francis Xavier Kinjin menghasilkan produk itu di Kampung Dabak Penampang.
Berbekalkan keazaman dan pengalaman membuat rak bunga dan rak televisyen, Francis 36 tahun yang dilahirkan tanpa kedua belah kaki mengorak langkah ke depan dengan menghasilkan produk pensanitasi tangan operasi kaki sejak 3 Jun lalu. Beliau menggunakan paip PVC menghasilkan produk tersebut. Bagi Francis, kebimbangan orang ramai terhadap isu penularan COVID-19 telah memberi kesempatan kepadanya untuk menghasilkan dan seterusnya menjual produk kraftangan baharu iaitu alat pensanitasi tangan operasi kaki. Saya hasilkan bermacam-macam jenis sudah produk, terutama kandang kucing, rak TV, rak bunga, macam-macam sudah. Harga dia saya jual dia 100, and then dia 25% tu dia pergi charity lah kepada warga Mas dan kepada golongan OKU yang memerlukan lah. Walaupun sekadar hobi atau suka-suka bagi mengisi masa lapang menghasilkan pelbagai produk termasuk alat berkenaan, Francis berpuas hati apabila produk alat pensanitasi tangan operasi kaki yang dihasilkan mendapat permintaan. Menyifatkannya sebagai rezeki, produk mencegah COVID-19 itu mendapat tempahan daripada pelbagai pihak termasuk hospital, pejabat pentadbiran, kedai, sekolah dan penduduk kampung sekitar Penampang. Menurut Francis, rutin hariannya semakin sibuk memenuhi tempahan sehingga meraih pendapatan mencecah RM1,000 sebulan. Produk ini juga mempermudahkan semua golongan menggunakannya dengan paras ketinggian yang standard. Tapi dalam semua, maksud saya remaja pun boleh guna, budak pun boleh guna, dia tidak payah kita adjust tinggi, rendah, pendek. Jadi saya buat dia memang tinggi dia begini untuk semua yang boleh gunalah. Keazaman Francis ini membuktikan kekurangan tidak membataskan untuk melakukan pelbagai kerja demi kelangsungan hidup. Nirona Newman, RTM. Lima prinsip rukun negara. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan. Dalam menjalani kehidupan norma baru, semakin ramai rakyat Malaysia memilih untuk menggunakan pembayaran tanpa sentuh atau contactless payment. Untuk menggalakkan penggunaan perkhidmatan ini melalui program e-penjana yang bernilai RM750 juta, kerajaan akan mengkreditkan RM50 ke dalam akaun e-dompet pengguna. Dan ini akan dipadankan dengan tambahan voucher, pulangan tunai dan diskaun berjumlah RM50 Malaysia daripada syarikat khidmat e-dompet. Inisiatif ini yang akan bermula pada bulan Julai 2020 akan memanfaatkan 15 juta rakyat Malaysia. Seperti yang dimaklumkan di awal rancangan tadi, fokus Bualbis petang ini akan membincangkan topik mengenai buka sempadan Selamatkah Ekonomi.
Malaysia dan Singapura bersetuju melaksanakan laluan hijau timbal balik RGL dan pengaturan ulang-alik berkala PCA mulai 10 Ogos 2020 untuk memenuhi keperluan penduduk kedua-dua negara, membabitkan perjalanan rentas sempadan. Pembukaan semula sempadan antara kedua-dua negara ini merupakan satu permulaan usaha baik bagi merancakkan semula sektor ekonomi yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Bagi mengetahui lebih lanjut mengenai perkara ini, kita terus saja bersama rakan penyampai Akmal Hafiz Ruslan dalam segmen Bolbis. Baik, terima kasih kepada rakan penyampai di studio dan untuk waktu ini bersama-sama dengan saya Akmal Hafiz Ruslan untuk segmen Bual Biz dan kita akan bersama dengan seorang lagi tetamu yang telah pun bersedia di talian iaitu Profesor Emeritus Dato' Dr. Zakaria Abdul Rashid yang akan membincangkan tentang topik buka sempadan, selamatkah ekonomi. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Prof. Begitulah juga dalam PKP ini, alhamdulillah saya dapat mengharunginya dengan sihat. Alhamdulillah, sama-sama kita mengharunginya dan juga menentukan pandemik COVID-19 ini. Baik, jadi Prof, kita terus kepada perbincangan soalan yang ingin saya ajukan iaitu yang pertama sekali, pembukaan sempadan Malaysia Singapura secara bersyarat menerusi inisiatif laluan hijau timbal balik atau RGL dan pengaturan ulang-alik berkala atau PCA yang akan bermula pada 10 Ogos ini. Jadi bagaimana ia bakal memberi impak kepada pemulihan ekonomi Malaysia, Prof? Ya, terima kasih Ikmal. Kedua-dua ekonomi ini, Malaysia dan Singapura, negara berjiran. Kita berjiran dari segi hubungan air ada, hubungan udara dan juga hubungan jalan raya ada. Jadi eratlah hubungan antara Malaysia dengan Singapura ini. Berbalik pada soal tadi yang tuan tanya, kedua-dua negara ini, Malaysia dan Singapura, sekarang ni telah terjejas. Teruk jugalah dalam COVID-19 ini. Terutamanya Singapura, kerana dua-dua negara ini adalah negara terbuka. Kerana perdagangan antarabangsa bagi dua-dua negara ini amat besar. Terutamanya Singapura, Malaysia pun besar juga pergantungan kita dengan perdagangan antarabangsa. Jadi apa yang saya nak katakan sini, kerana pergantungan yang besar begini, kedua-duanya pada antarabangsa, maka COVID-19 ini kesannya sangat-sangat besar kepada kedua-dua negara ini, terutamanya Singapura. Malaysia mengharapkan pelabuhan Singapura dan juga sistem network keuangan global di Singapura itu untuk kita menguruskan sebahagiannya daripada perdagangan antarabangsa kita. Dan di Singapura pula juga memerlukan Malaysia dari segi kita provide hinterland, kita provide banyak services, kita banyak provide raw materials kepada kepada Singapura. Jadi bermakna apabila ekonomi Singapura terjejas, bermakna dia akan mengimport kurang daripada Malaysia. Begitu juga apabila ekonomi Malaysia terjejas, kita akan kurang dapat mengeksport melalui pelabuhan Singapura. Jadi akhirnya dua-dua juga akan rugi. Akan terjejas dan akan rugi. Soal pembukaan semula sempadan, saya rasa ini memang tepat sekali lah kita perlu segerakan apabila rasanya itu memang sesuai. Maksud saya kita tak boleh tergesa-gesa sangat sebab kita sekarang ni mengimbangi antara masalah kesihatan dengan masalah pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau di Malaysia ni nampaknya kita alhamdulillah KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menunjukkan angka-angka yang sangat menggalakkan bagi kita. Kita telah saya rasa berjaya dengan cemerlangnya mengekang COVID-19 ini. Walau bagaimanapun di Singapura
keadaannya new casesnya makin besar lagi. Jadi bermakna perkara ini kita kena berhati-hatilah. Saya dipahamkan ada 4 kategori. Kategori 1, kategori 2, kategori 3 dan 4. Yang dia buka pada 10 Oktober ni ialah kategori 1 dan kategori 2, iaitu untuk melancarkan pengeksportan dan pengimportan, usaha-usaha pengeksportan dan pengimportan barang-barangan yang bergerak daripada dua negara ini, dan juga untuk memudahkan, satu lagi yang penting sekali, yang memudahkan pekerja-pekerja yang bekerja di Singapura, pekerja-pekerja Malaysia, rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura. Saya dipahamkan dekat lebih kurang dalam 250,000 orang. Jadi Prof, sememangnya pembukaan sempadan Malaysia-Singapura itu akan memberi impak kepada pemulihan ekonomi Malaysia dan juga Singapura. Seperti mana yang Prof kongsikan tadi, kepentingan Singapura sebagai negara jiran terdekat yang juga rakan strategik penting negara, khususnya untuk warga Johor yang berulang-alik ke Singapura dalam bidang ekonomi dan sosial. Betul, Prof? Ya, betul. Jadi makna dia, yang saya kata tadi, pekerja-pekerja yang bekerja di factory-factory di Singapura itu, saya dipahamkan lebih kurang 250,000 orang yang berulang-alik ni setiap hari. Jadi bermakna sekarang ni factory-factory di Singapura hampir lumpuh. Dia masih lagi dalam MCO. Jadi bermakna untuk memulihkan ekonomi dia, mengeluarkan produksinya balik supaya boleh mengelakkan ataupun mengatasi masalah kemelesetan yang berlaku sekarang ni di Singapura. Baik, jadi mungkin Prof ada cadangan tertentu apabila sempadan kedua negara ini dibuka semula, pandangan Prof? Pandangan saya ialah, saya kata tadi awal-awal, iaitu kita yang kita pentingkan di sini ialah soal kesihatan. Jadi dan juga soal yang keduanya yang tidak kurang pentingnya ialah soal ekonomi. Kerana ekonomi ini merupakan mata pencarian kepada rakyat Malaysia dan juga kepada rakyat Singapura. Dan saya katakan tadi, awal-awal tadi, susah ekonomi bagi Singapura akan terkena tempiasnya di Malaysia, dan susah ekonomi di Malaysia akan terkena tempiasnya di Singapura juga. Jadi SOP itu harus dipatuhi dengan eloknya. Dan perkara ini boleh diusahakan dengan kerjasama dan kefahaman yang baik dari kedua-dua pihak supaya dapat bekerjasama, dan mungkin agaknya bagus juga apa yang berlaku ni, COVID-19 ni, kerana dia menguji kedua-dua pihak, kerajaan Malaysia dan kerajaan pemerintah Singapura, untuk memperkukuhkan kerjasama dan merasakan peri pentingnya kerjasama antara kedua-dua negara ini lebih penting lagi daripada kita membesar-besarkan perbezaan. Baik, betul Prof. Dan pastinya dengan buka sempadan ini dapat menyelamatkan ekonomi kedua-dua negara, tetapi harus diingat SOP perlu diikut secara ketat supaya kita boleh dapat membendung penularan wabak COVID-19. Ya, betul. Terima kasih Prof kerana bersama-sama dengan kami di BIS Malaysia untuk Bual BIS bagi membincangkan topik buka sempadan selamatkan ekonomi, Profesor Emeritus Dato' Dr. Zakaria Abdul Rashid. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Baik, kita kembali bersama rakan penyampai di studio.
Maka bagi saya, dalam tempoh saya diberi amanah ini, saya akan jadikan fokus saya untuk membesarkan saiz peladangan untuk kita satunya berbudi pada tanah dan juga keduanya kita nak buka ruang pekerjaan kepada anak-anak muda. Kita bincang di peringkat pasca PKP, tak kira PKPB ke pemulihan ke atau yang akan datang, kita akan menyaksikan banyak pengangguran akan berlaku. Tapi pengangguran itu melibatkan barangkali pekerjaan-pekerjaan yang bergaji. Kenapa tidak kita pergi kepada industri yang melibatkan pertanian, melibatkan peladangan, komoditi. Keduanya ada sebenarnya dan kita masih tidak kekurangan tanah untuk kita bangunkan. Untuk menarik syarikat luar negara memindahkan lokasi perniagaan mereka ke Malaysia, sekadar cukai 0%. 0% selama 10 tahun bagi pelaburan baru dalam sektor penghilangan dengan pelaburan dalam harta tetap antara 300 juta sehingga 500 juta ringgit dan kadar cukai 0% selama 15 tahun bagi pelaburan baru dalam sektor penghilangan dengan pelaburan dalam harta tetap melebihi 500 juta ringgit ke atas. Dan untuk memacu pemulihan ekonomi negara, melalui proses digitalisasi perniagaan, kerajaan akan menubuhkan dana penjana nasional berjumlah 1.2 bilion ringgit dengan peruntukan 600 juta daripada kerajaan dan dipadankan dengan 600 juta daripada pelabur domestik dan antarabangsa. Dana ini akan digunakan untuk memupuk inovasi dan mengembangkan bakat modal teroka tempatan ataupun domestic venture capital. Segmen Bual Bis itu tadi menutup Bis Malaysia hari ini. Terus amalkan kawalan kendiri serta biasakan dengan gaya hidup norma baru. Sama-sama kita patuhi perintah kawalan pergerakan pemulihan, kembali hayati prinsip rukun negara, jadikan Malaysia antara negara paling harmoni di dunia. Salam hormat dan jumpa lagi. Macam betul-betul. Sekarang My Freeview sudah ada di seluruh negara dengan siaran digital yang jelas.